Assalamualaikum, salam sejahtera, apa khabar semua? Hari ni Pakcik didatangi oleh Suhaila yang katanya nak tengok tarikh lahir dia dan juga tarikh lahir pasangan hidupnya. Dan Pakcik dah kira-kira dah untuk kali ni memang agak istimewa sebab Pakcik bila analisis dan kirakan potensi ini, Pakcik nampak ada hubungan yang cukup intim. Hubungan yang cukup intim itu maksudnya hubungan kebahagiaan ini tercetus bila mana Suhaila dengan 10-10-1988 dan pasangannya 4189. Perbezaan tak banyak apa sebenarnya dari usia tu, tetapi kalau ikutkan tolak campur semua kan, Pakcik dah nampak kalau 2023 sekarang bulan Februari ini tak nampak pun perbezaan umur itu bahawa Suhaila lebih berusia daripada pasangan. Nampak pasangan tu lebih matang. Sebab pasangan yang 14/1/1989 ni, Thailand, dia punya nombor dia 4 nombor digit ni. Tapi jangan nombor ni jangan dibawa-bawa beli nombor pula kan. Nombor ni adalah 5189. 5189 ni adalah nombor yang dikatakan sebagai pendiam, memahati dan romantik itu tidak ditunjukkan. Erti kata pasangan hidup kepada Suhaila ni adalah seorang gentleman yang betul-betul sebenarnya malu nak masuk dalam bidang sosial. Sifat kelakian itu, bapa itu memang terselah. Dia bukan macam Pakcik tergedi-gedi, tak ada. Dia very gentleman. Pakcik nampak 5189, 51 dan 89 itu agak berbeza. Berbeza dengan Suhaila dikatakan sebagai seorang yang berani dalam bidang sosial, dan tak kisah apa orang nak cakap tentang Suhaila, asalkan Suhaila tak ganggu hidup orang lain dan tak pernah ganggu pun. Sebenarnya kan konsep Suhaila ni 51 ni sebenarnya kalau ikutkan memang orang yang sangat susah nak cari, orang yang tak jaga tepikan orang. Kalau orang mengumpat pun just dengar, bukan jenis yang menyampai. Itu yang Pakcik kagum dan suka sangat kepada Suhaila ni. Memang salah seorang yang kalau boleh, kalau ada pekerjaan adalah pekerjaan penyimpan rahsia. Penyimpan rahsia maksudnya bukan seorang yang melaga-lagakan orang lain, bukan bawa mulut orang, bukan jenis yang mengumpat orang. Sebab itu kan Suhaila lebih fokus kepada masa hadapan. Kalau sekarang 2023, Suhaila dah fikir 2033 aku akan jadi apa. Risikonya dan apa yang Suhaila buat hari ini menentukan 10 tahun. Bukannya esok nak makan hari ni gali, tak ada. 10 tahun akan datang nak makan, hari ni dah Suhaila gali dan betul-betul fokus dalam apa yang Suhaila buat. Kalau ikutkan tengok keadaan ni, Suhaila dulu kemungkinan ada satu transformasi dalam diri. Mungkin pernah pada usia 20-an mungkin pernah keadaan yang garang ya. Jadi memang sesuai orang kata pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan Suhaila adalah berkaitan dengan orang yang ada facing audience, dengan customer. Maksudnya boleh jadi seorang cikgu, mungkin boleh jadi seorang customer service yang boleh jumpa orang. Sebab kan penampilan kalau ikutkan nombor daripada Suhaila adalah 1573. 1573 ini adalah kalau kita tengok nombor-nombor ni adalah nombor ganjil. Nombor ganjil maksudnya Suhaila jenis yang tak boleh ada kesorangan. Kalau tak ada peneman, ada sesiapa sahaja, contohnya ada mak ayah ke, ada kawan-kawan ke, ada anak ke. Kalau tak ada manusia, kucing pun menjadi kawan, ataupun anjing ke, apa-apa sahaja yang ada kat persekitaran tu boleh jadikan. Sampaikan semut pun boleh jadi kawan Suhaila. Begitu hebatnya Suhaila. Pakcik nampak kat sini kat situ. Kegarangan itu bertukar. Mungkin ada peristiwa yang menyebabkan Suhaila jadi tidak garang, tidak mahu masuk campur hal orang, suka bersendiri. Mungkin dari segi kalau ikutkan ni tak boleh duduk diam. Mungkin balik kerja, Pakcik tak pasti kerja apa, tapi Pakcik nampak seorang yang lemah lembut. Pemandangan Pakcik ini melihat kepada Suhaila punya warna dalam
kulit ke apa pakcik tak dapat tengok lah, tapi pakcik nampak warna adalah warna yang pastel, warna yang lembut, warna kuning cair, hijau cair, biru cair, warna yang striking, merah menyala, biru menyala. Bukan Suhaila. Jadi personality terhadap warna tu dah mencerminkan Suhaila seorang yang sangat-sangat pendengar yang setia, memahami. Contoh orang bercerita okey macam ni, okey kalau boleh buat macam ni. Okey, step pertama nak selesaikan masalah macam ni. Suhaila adalah orang nombor. Maksudnya, okey, step 1 macam ni. Sehingga kan masak pun perlu ada step. Okey, step 1 letak minyak bagi panas. Step 2, sebab itu kadang-kadang Suhaila mengajar anak ke mengajar suami nak masak, mana tahu kan. Ada step. Step nak mengeluarkan duit daripada ATM pun ada step. Jadi jenis yang ada step ni adalah seorang yang numbering. Numbering dia adalah seorang yang mengingat tarikh lahir, seorang yang mengingat tentang kehidupan, very particular tentang duit yang keluar dan masuk. Macam orang accounting, ya. Boleh ada balance dia, suka melihat kepada penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah tu maksudnya mesti ada penyelesaian dia, bukan tergantung tak bertali. Cuma kadang-kadang ya Suhaila kan, sebabkan Suhaila yelah kadang-kadang berjiwa macam tu, warna pun warna yang baik, santan orang ambil kesempatan. Suhaila jenis yang suka kesian ke orang, boleh bagi orang hutang sesuka hati. Itu kelemahan yang Suhaila kena keras hati sikit. Kena ada satu rasa macam okey, jangan, aku takkan bagi orang hutang, aku kena fikirkan masa depan anak-anak. Sebab Suhaila selalu kena tipu lah sebenarnya ya, sebab sifat kebaikan tu menyebabkan kadang-kadang Suhaila susah nak fikir yang mana yang buruk, yang mana yang baik. Sebab semua orang dianggap baik ya. Kadang-kadang tu dunia Suhaila ni adalah dunia yang kecil, yang tak ramai kawan, tapi kawan-kawan kualiti. Bukan macam sejenis orang yang yelah semua nak berkawan satu dunia, nak popular, nak viral. Tak ada. Suhaila stick pada satu orang. Contoh kalau ada seorang yang betul-betul menjadi idola dalam perniagaan ke, dalam politik ke, ada satu je. Sebab Suhaila ni tetap pendirian, bukan macam lalang. Macam tu. So pakcik nampak yang baik itu lebih banyak. Sebab nombor dekat lahir Suhaila ni pun dah penuh dengan 8 kan. Dan persamaan dia macam 10-10 macam tu ya. Dia jenis yang daripada dulu sampai sekarang is the same, tetap pendirian. Dari segi spiritual, kewarakan tu sederhana. Tapi orang kata walaupun sederhana, tidaklah terlalu bersosial sangat sampai lupa diri, tak ada. Suhaila jenis yang boleh terima orang lain punya kelemahan. Contoh kalau orang lain tu jenis yang tak berapa nak sopan, Suhaila sikit-sikit keluar daripada dunia dia dan tidak menjauhi dia. Sebab bagi Suhaila seorang isteri, mungkin isteri yang patuh kepada suami. Kalau ada suami lah, kalau baru nak bersuami, Suhaila adalah seorang yang setia. Itu dia. Sometimes setia yang ada kat Suhaila ni, setia yang betul-betul 100%. Kadang-kadang macam dalam diri tu ada rasa macam aku trust my suami. aku trust macam tu. Menyebabkan kadang-kadang Suhaila kan every day adalah senyuman. Ketawa itu adalah makanan. Sebab itu ramai orang yang agak cemburu dengan Suhaila bila masa dia ni tak ada kesedihan dalam hidup. Padahal orang tak tahu yang sebenarnya Suhaila menyembunyikan kadang-kadang kesedihan, rasa menangis tu tak tunjuk di depan orang. Sebab walaupun cepat tersentuh, Suhaila yakin yang Suhaila ada seseorang yang bahu untuk ditumpang, untuk menangis dan sebagainya. Tak perlu nak tunjukkan kesedihan ni di tempat umum dan sebagainya. Dari segi Suhaila ni sebenarnya suka merajuk juga ya, suka merajuk dan suka memujuk. Macam itu. Jadi kalau orang yang betul lah kawan-kawan Suhaila dapat kawan dengan Suhaila, pakcik bila bercakap tentang Suhaila ni merinding, meremang beroma. Sebab kadang-kadang kan ada je orang kadang-kadang yang cemburu ya, perlu berhati-hatilah bab-bab
nak makan ke, kadang-kadang kita ni dah di puncak, ada banyak sumber pendapatan, mungkin kita nampak senang, orang mungkin ada rasa cemburu, orang akan menabur fitnah. Jadi Pak Cik harapkan Suhaila berhati-hati, jangan terus benda yang pahit ditelan, yang manis terus yang pahit terus dibuang, yang manis terus ditelan, sebab Pak Cik yakin Suhaila memang akan ada jatuh bangun dalam kerjaya. Mungkin boleh menjadi seorang ahli perniagaan yang berjaya, namun kena ada sedikit kreativiti. Kreativiti itu maksudnya perlu ada seseorang yang akan mendorong Suhaila untuk menjadi lebih wow. Tidaklah menjadi sampai Datuk Vida dan sebagainya, tapi wow tu tak nampak lagi keluar daripada Suhaila. Mungkin perlu ada dorongan suami, tapi janganlah heret suami untuk sama-sama jadi macam Ali Syukri pula kan. Jadi suami yang ada tu, itu sifat dia, ataupun pasangan hidup tu ada sifat dia. Pakcik tak pasti kalau ikutkan tolak tahun ni 2023, 2022 adalah kemuncak sebenarnya kegetiran untuk memulakan sesuatu yang baru. Mungkin ada rumah baru ke, ada kereta baru ke, baru berkahwin ke, baru memulakan perniagaan ke. Step itu adalah step yang baru nak naik, mungkin ada jatuh bangun, bertahan dan sampai waktu tu analisis tentang apa yang Suhaila dapat. Pakcik yakin seorang yang macam Suhaila ni berbeza dengan sifat yang pakcik pula. Pakcik suka yang striking, suka kadang-kadang suka juga ambil tawal orang, suka orang kata suka sesuatu hiburan. Kita sama juga, ada satu benda yang kita tak sama. Pakcik yakin sifat yang ada kat Suhaila ni boleh membawa Suhaila kepada kejayaan. Cuma part-part yang Suhaila kena ubah mungkin dari segi pergaulan, perbanyakkan lagi kawan, jangan terlalu memilih kawan. Kadang-kadang kita tahu kadang-kadang nak berkawan dengan lelaki lain, itu agak batasan. Jadi bawa suami, jadi pakcik yakin Suhaila kalau berniaga memang boleh, sebab seorang yang boleh mendengar adalah orang yang boleh berniaga. Mendengar orang cerita, komen, feedback, itu orang yang bagus. Kalau orang tu mendengar, dia melenting, dia susah nak berniaga. Sebab orang yang sabar saja yang boleh berjaya dalam perniagaan. Pakcik harap boleh start untuk berniaga tahun ni dengan lebih hebat, dan pakcik yakin tujuan perniagaan itu bukan untuk Suhaila enjoy, tapi untuk masa depan anak dan juga diri serta keluarga. Jadi kalau pakcik nak lihat kedua-duanya adalah saling berkaitan. Suhaila sempurna mendapat suami juga. Kalau suami yang ada ni 14/1 ni mungkin yang akan datang dapat suami yang pakcik tak pasti dah berumah tangga ke atau tidak, tapi kalau tengok kepada ni memang ada persamaan yang banyak, masing-masing suka makan, mungkin masing-masing suka jalan, masing-masing suka berborak, dan hubungan yang baik ini pakcik yakin daripada Suhaila. Sebab Suhaila seorang yang mengalah. Orang mengalah macam Suhaila ni, orang yang manja, adalah orang yang disenangi. Dan pakcik harap anda semua saling betul ansur lah, sebab kadang-kadang angin ribut taufan dalam rumah tangga ni memang selalu banyak. Cemburu buta pun banyak. Maklumlah kalau dalam usia macam ni, lelaki yang lebih berusia, lelaki yang diburu oleh wanita muda, sorry to say tau, sebab lelaki tu dah establish. Sama apa pun, pakcik harap dalam kerjaya dan juga perniagaan, juga dalam segi hobi dapat diseimbangkan. Pakcik yakin Suhaila seorang yang penyabar. Tak pernah jumpa nombor yang penyabar macam ni. Nombor dia pakcik tengok tadi, pakcik dah tulis adalah nombor 15. 15 ni sampai tahap yang macam betul-betul penyabar. Kalau 15/100, orang tu 95 dia tak sabar. Tapi ini 15
per 100, nombor 15 itu pakcik kira-kira ada nombor yang tahap bawah sangat, macam biarlah orang buat kita, jangan kita buat orang, tak apa, okey, macam tu. Jadi orang-orang macam Suhaila ni sebenarnya sampai satu tahap kesabarannya, macam last kali adalah tak perlulah jumpa orang tu, putuskanlah hubungan, macam tu. Sebab itu Suhaila punya kawan adalah kawan yang berkualiti je, mungkin fobia, ketakutan dan circulation Suhaila sangat-sangat yang bagus, mendengar daripada pengalaman hidup orang-orang yang hebat, inspirasi daripada orang yang hebat akan menyebabkan Suhaila akan lebih teguh. Pakcik yakin macam tu. Jadi Suhaila jangan risau, perjalanan anda itu teruskan perjalanan yang sama, jangan pergi kanan, jangan pergi kiri, teruskan saja bersama keluarga yang tercinta. Apa-apa, terima kasih kerana sudi untuk memberikan sumbangan kepada pakcik semua yang besar, dan pakcik doakan juga Suhaila akan terus sukses dalam apa juga cabaran dan juga kerjaya yang dilakukan. Jumpa lagi untuk anda semua yang ingin pakcik tafsirkan Tarikhia. Harap potensi yang pakcik berikan ini akan berikan semangat kepada semua yang mendengar, dan jangan percaya ini adalah sekadar hiburan semata-mata. Yang baik dijadikan teladan, yang buruk dijadikan sepadan. Pakcik cuma menjadi pemudah cara mengikut ilmu yang pakcik ada melalui pembacaan dan juga apa yang pakcik belajar. Semoga jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.